A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam sesi adu soalan di pagi yang mulia ini tuan-puan dirahmati Allah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Said. Apa khabar yang berbahagia Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat. Dan amat sihat. Alhamdulillah Ustaz. Macam mana program Ustaz? Program memberi bantuan di musim COVID ni Ustaz? Alhamdulillah kita dah selesai lebih kurang 11 misi. 11 misi Ustaz? 11 misi bantuan. Dan paling banyak bulan lepas dah kita pergi 4 tempat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bulan depan kita pergi 4 tempat? Bulan lepas. Kita pergi 4 tempat. Di mana Ustaz? Baru satu. Banyak di PKPD di Meru kita ni, di Dungong, di Mane, di Kuantan. Tu banyak kita pergi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebanyakan Ustaz yang perlukan bantuan tu ada masalah apa Ustaz sebenarnya? Hilang pekerjaan ke ataupun memang betul-betul tegar miskin ke dan sebagainya Ustaz? Ada kawasan yang kita pergi memang betul-betul susah. Ada kawasan yang tak susah sangat. Tapi dia tak boleh nak ke mana-mana. Dalam PKPD kan tak boleh keluar. Jadi kita hantar bantuan. Sebab JKM kebiasaannya dia akan hantar kalau 2 minggu PKPD hanya 2 kali barangan. Jadi harap pada NGO lah yang datang bagi bantuan pada mereka. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-puan dirahmati Allah ya. Kita ucapkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada pihak-pihak yang bertungkuh lumus di dalam berusaha untuk membantu masyarakat kita tuan-puan dirahmati Allah. Inilah kita panggil harta tuan-puan. Tak ada harta pun menung. Ada harta pun kalau bergaduh berebut pun menung juga. Jadi kita perlu berada. Orang beriman ni tuan-puan dirahmati Allah, dia duduk di tengah-tengah. Dia tetap memberi manfaat kepada orang lain. Mana kata apa yang ada pada sisinya tetap memberi manfaat dunia akhirat. Itu yang menjadi satu keutamaan tuan-puan dirahmati Allah. InsyaAllah pagi ini kita akan berbicara mengenai tajuk besar kita adalah kluster tamak pusaka ataupun berkaitan dengan faraid tuan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok panel kita ini, kita dah kenal lah. Ini adalah di antara orang yang akan bercerita tentang faraid, tentang pusaka, wasiat dan sebagainya tuan-puan dirahmati Allah. Jadi apapun tuan-puan dirahmati Allah, terima kasih kerana bersama dengan kita pada pagi ini, yang sudi bersama dengan kita, dan insya-Allah panel kita iaitu Piusaid akan bersama-sama menjawab persoalan-persoalan yang ingin tuan-puan berikan. Kalau jika tuan-puan ada permasalahan atau kemusykilan berkaitan dengan harta ni tuan-puan yang dirahmati Allah, ataupun bagaimana nak difaraidkan. Dan baru-baru ni Ustaz, semalam saya berjumpa dengan 2-3 orang jutawan di antara di negara kita. Kebetulan Ustaz, yang seorangnya jual tayar Ustaz. Luar biasa. Lepas dia jual tayar, dia buka Mahat Tahfiz. Ini pun orang yang luar biasa tuan-puan. Saya jumpa lagi seorang orang kaya Petronas. Mana kata dalam masa 30 tahun, 10 tahun jutawan, mana kata jual minyaknya tuan-puan. Jadi saya lihat orang kita ni memang Allah bagi rezeki ada di kalangan kita yang melebihi harta-harta mereka. Tapi kadang-kadang yang kita risaukan, yang saya lihat yang kita risaukan adalah bagaimana harta itu akan dibahagi-bahagikan, bagaimana kita manfaatkan menjadi bahagian daripada akhirat kita. Jadi insya-Allah tuan-puan dirahmati Allah, pagi ini kita nak melihat berkaitan dengan adakah, macam mana Ustaz? Allahumma Muhammad. Emas itu adakah boleh dapat juga dekat bahagian daripada orang lelaki, ataupun emas itu hanya sekadar untuk orang perempuan sahaja? Baik. Jadi sebelum ni kita dah bincang dah bersama-sama sebelum ni dengan Ustaz Syahrul dan Piusaid, dan pagi ni saya menggantikannya kerana ada beberapa jadual yang bertembung. Tapi tak apa tuan-puan dirahmati Allah. Hari ni kita sama-sama dengar. Sama-sama dengar bagaimana sebenarnya. Sebelum tu Ustaz, sebelum kita pergi pada tajuk yang kita nak bincang ni, saya nak tanya yang berbagi Ustaz. Jadi sebenarnya bagaimana kita baru-baru ni Ustaz, kan ada masalah timbul yang satu orang nak pergi masukkan, dia tak tahu dalam tu ada emas.
dibuang kat dalam tong sampah, habis dibawa lori tong sampah. Rupa-rupanya emasnya bernilai hampir 70,000. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini kadang-kadang kita tak tahu benda-benda macam ni boleh berlaku, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi agak-agak Ustaz, ni soalan saya. Kalau harta macam tu Ustaz, contohlah kalau tak jumpa lah. Harta tu tak jumpa. Tapi adakah harta itu, contoh harta yang hilang tu perlu difaraidkan juga bila satu hari nanti dijumpai pula harta tu Ustaz. Contohlah selepas 2 tahun, 3 tahun orang tu meninggal sebab harta tu tak jumpa, contoh misalnya. Tapi selepas 2 tahun, 3 tahun baru jumpa balik. Jadi harta tu perlu difaraid tak Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pertamanya, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Ahmad ataupun Da'i Ahmad. Lama saya tak bersama dengan Da'i Ahmad. Ya betul Ustaz. Bersama dengan Jadi terima kasih pada semua warga ada soalan pada pagi ni. Dan persoalan yang kita nak bahaskan tentang isu emas, adakah milik orang perempuan sahaja ataupun tidak. Kita dah bahas rintitan daripada perjumpaan ataupun live kita sebelum ini. Jadi pada soalan Da'i tadi, bila kita sebut tentang emas yang hilang, tiba-tiba jumpa balik dan pemilik emas itu telah meninggal dunia, adakah emas itu perlu dipusakai? Jawapannya betul, akan dipusakai. Dia sama macam isu kalau seseorang tu berhutang dengan kita, berhutang RM70,000 dan dia tak bayar sampai kita mati. Kita duk menung tengok bila dia nak bayar, sampai mati kita kena COVID sebab hutang tak bayar. Jadi disebabkan itu, lepas habis kita meninggal dunia, dia pun datang bayar. Kebetulan dia ada rezeki lebih, dia bayar hutang tersebut. Sama juga seperti mana emas tadi, kalau dia tak jumpa, tiba-tiba jumpa. Luar biasa Ustaz, kalau tiba-tiba jumpa tu sangat luar biasa. Bayangkan sebuah lori tu dibongkar habis untuk keluarkan sampah, untuk cari emas. Kata pekerja tu dalam hati dia kata, kalau aku main istilah kalau aku jumpalah kaya aku. Tapi Masya Allah, rezeki dia dapat balik. Jadi situasi yang berbeza. Kalaulah dia dijumpai selepas dia meninggal dunia, maka harta tersebut tetap perlu difaraidkan bersama ahli waris dia. Maka manakala emas ini adakah milik orang perempuan saja, kita dah sebut sebelum ni, bukan milik orang perempuan saja. Jadi orang perempuan jangan act lah, dia kata ni confirm aku dapat ni barang kemas mak ni. Tak. Bukan confirm. Belum confirm. Kecuali lah mak tu panggil Minah, mari sini Minah, nah ambil cincin. Dia bagi, hibah. Masih dia hidup. Itu Alhamdulillah rezeki. Tapi kalau mati pun tak bagi lagi, maka belum tentu harta itu milik anak perempuan saja. Kadang-kadang Ustaz, ada setengah orang kita macam-macam bedah ni, dia bagi ke anak. Contoh dia kata, Minah mari sini, mak tak pakai barang ni, kamu pakailah. Kamu pakailah. Baik. Kamu pakailah itu adakah hibah ataupun pinjam saja? Maka kita kena tanya mak, pakai ni bagi terus ke bagi pinjam je? Ambil terus lah. Maka hibah. Itu hibah. Tapi kalau kita pakailah sampai mak mati nanti pulanglah balik. Ataupun pakai, kalau mak nak pakai, mak ambil lah balik. Maka itu kita panggil pinjaman. Bila sebut pinjaman, kebetulan mak kita mati, maka emas tersebut perlu difaraidkan. Jangan pula kita pandai-pandai kata mak dah bagi aku, itu tanda mak dah bagi aku pakai, itu tanda mak bagi kat aku. Itu belum confirm. Jangan kalau kita pandai-pandai buat hukum, yang akhirnya hukuman tersebut menyebabkan kita tersalah dan terambil hak orang lain. Mentang-mentang dia kata saya seorang je anak perempuan. Saya sekarang ada anak perempuan. Ada 5 orang anak kan, anak kandung. Ada seorang anak perempuan. Oh perempuan, Fatimah. Saya kata Fatimah. Adakah Fatimah hak milik semua harta barang kemas mak dia tu? Jawapannya belum tentu. Kecualilah abang-abang ni kata tak apalah Timah, kamu seorang je adik kami yang perempuan. Kami pun semua jantan belaka, tak nak barang kemas ni. Kami pun dah kaya-raya, kamu ambil lah. Tak jadi masalah. Tapi kalau dia isytihar diri sendiri, ini barang kemas, hamba yang punya, saya yang Ana yang punya, maka jawapannya tak betul. Jadi itulah perbahasan yang kita nak bahaskan pada pagi ni dan juga berkaitan dengan isu-isu faraid yang lain, insya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah. Ustaz, kalau barang emasnya mungkin harga 6,000 mungkin boleh bagi Ustaz, tapi kalau sampai 70,000 tak ada nak bagi, adik-beradik ni mesti nak bagi-bagi juga kan. Itulah tuan-puan dirahmati Allah.
Apa pun tak apa, tak puan dirahmati Allah. Ada yang komen bersama dengan kita, terima kasih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hibah bagi terus. Tak adalah kena faraid. Ya, baik. Kemudian okey. Tapi Ustaz, kalau macam kes ialah ibu tu dia dah serahkan dah, misalnya contoh. Tiba-tiba ada orang minta. Contoh yang jaga ibu dulu iaitu anak angkat dia. Anak-anak yang lain sebab sibuk. Jadi bekerja dan sebagainya. Jadi sebab ibu tu dia sayang pada anak angkat tu, dia bagi harta tu dekat anak angkat tu tadi. Tapi bila dah meninggal tu, adik-beradik yang lain pergi tuntut. Boleh ke Ustaz nak tuntut tu? Padahal benda tu dah dihibah waktu hidup. Cuma dia orang je tak perasan, tak tahu. Jadi macam mana Ustaz? Yang pertamanya, bila seseorang tu telah bagi, dia kebetulan. Sebab situasi ni bukan satu situasi yang direka cipta oleh Dan Yang Amat. Tapi ada isu. Yang jaga mak tu memang anak angkat. Anak betul tak jaga. Dia harapkan anak angkat lah. Sebab kamu anak angkat, maka jagalah mak angkat kamu. Maka isunya bila mana seseorang tu dah hibah kepada anak angkat, hibah tersebut telah terjadi, berlaku ijab dan qabul. Dia kata mak bagi kat kamu rumah ni, mak bagi kamu pada kereta ni. Berlaku dia kata mak saya terima. Ataupun dia ambil kunci, dia pun basuh-basuh, mana dia terima pemberian tersebut. Maka adakah anak-anak yang lain boleh meminta ataupun boleh tuntut balik? Jawapannya tak boleh lah dah. Jawapannya tak boleh. Namun isunya akan menjadi besar kalaulah berlaku hibahan tersebut tanpa saksi satu. Hibah tanpa saksi sah, Ustaz. Tak ini masalah, sah. Kita berdua je, sah. Tetapi bila mana ada orang mengungkit ataupun ada orang mengisukan isu ni, maka menyebabkan terjadinya orang panggil apa? Ketidakpuasan hati. Jadi akan merebak, membesar sampai naik ke mahkamah, sampai pakai peguam dan sebagainya. Macam isu baru ni, saya jumpa seorang hamba Allah, dia telefon saya, 2 kali telefon. Isunya, suami dia meninggal dunia. Dia ada anak dengan suami ni 2 orang, anak lelaki, anak perempuan. Dan anak suami ni ada juga anak sebelum, mana dia kahwin dengan duda. Ada 2 orang anak lelaki. Apa terjadi? Dalam pernikahan mereka ni, dia kata suami dia seorang yang bekerja, asalnya kerja orang pangkat bawah. Orang panggil PAR ke apa? PAR. Yang menjadi, memang rendah lah. Pangkatnya rendah dan sebagainya. Bila naik, taraf sikit, naik kerani, jadi kerani. Dia masuk kaki tangan awam dan kemudian diserap jadi tetap, dapatlah beli rumah sebiji. Takdir Allah, tak daduk nama, beli rumah, mati suami. Dan di cover rumah tersebut dengan insurans lah. Tak cover, maka dapatlah sebiji rumah. Isunya Ustaz, apa terjadi? Mak kepada arwah ni memang ada hak. Ibu kepada si mati akan dapat 1/6. Adik-beradik tak dapat apa-apa sebab si mati ada anak lelaki. Isunya sekarang, mak ni kata, tak apalah, kamu ambil 20%. Dia siap-siap bagi dah kat isteri. 20%, yang lain kamu tak payah tutup. Ini tak boleh, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sikap yang tak betul. Itu sebab pentingnya program macam ni. Kalau boleh sahabat-sahabat semua yang menonton pada hari ini, tolong tag. Kalau kita tahu saudara mara kita yang ada masalah faraid, yang asyik berbalah, dia tak siap-siap, tak berbalah. Setiap hari berbalah. Tak bertegur siapa, asyik left group, masuk group, left group, masuk group, left group, create group baru, left group. Macam-macam dia buat. Sebab tak puas hati sebab adik-beradik. Tolong minta mereka masuk pada hari ini. Tolong tengok program kita hari ini dan kita boleh cuba selesaikan masalah tuan-tuan. Mungkin Tok Bomo, orang panggil Tok Bomo tempatan, dia memang tak dengar. Di kalangan keluarga dia tak dengar. Sebab ada ego dia. Kita panggil Tok Bomo daripada luar untuk bagi nasihat. Supaya sedikit pencerahan pada hari ini boleh menyebabkan kita rasa sedar bahawa tidak memadai kita berbalah dengan adik-beradik dengan sebab harta benda dunia. Sebab kita orang Islam imani bahawa bila kita mati ni bukan setakat mati. Kalau kita mati setakat mati macam ayam, macam kambing, macam lembu, mati macam tu je, kita rasa relax. Tu sebab kata orang kafir, ayat ni walaupun orang kafir yang sebut, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhan, celakalah aku, baiklah kalau aku jadi tanah saja. Kalaulah kita macam tu, mati jadi tanah, selesai. Khalas. Tapi kita mati, tak selesai. Muka nakir ada, naik pula alam barzah pula, alam barzah muka nakir, pergi alam masyar pula soal jawab.
Lepas tu kita sirat lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana kita mengharungi suasana ini, dan setiap apa yang kita buat pasti Allah balas. Terutama sekali dalam isu bab harta pusaka ni, melibatkan hak orang sesama adik-beradik. Allah balas kadang-kadang bukan di akhirat saja, Allah balas di atas muka dunia lagi. On the spot Allah balas. Allah tunjukkan dari sudut akhlak anak-anak kita, keluarganya masalah, penyakit datang bersilih ganti. Lepas sakit jantung, sakit buah pinggang, lepas sakit buah pinggang, kencing mani, lepas kencing mani kencing orang. Macam-macam ada penyakit dia menyebabkan melupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kesannya sangat besar. Jadi sebab tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah isu yang Da'i sebut tadi, bila mana berlaku hibah tersebut, mereka boleh cabar. Tapi hakikatnya bila telah berlaku hibah tersebut, dia telah menjadi pemilik barangan hibah tadi dan dapat kepada orang tu, patutnya hak dia, tak perlulah kita kacau dah. Wallahualam. Wallahualam tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi ini yang kita takut tuan-tuan, kesan buruk daripada harta yang kita makan tu, daripada harta yang haram, kesannya di dunia bahkan di akhirat kelak tuan-tuan dirahmati Allah. Ada yang tanya, yang bagi Ustaz, ada beza ke hibah dengan hadiah? Ke sama je? Terima kasih. Hibah ni hadiah. Hadiah tu hibah. Jadi hibah pula boleh kita kata sedekah, hibah kita boleh kata hadiah. Tapi awal sedekah ni kita bagi pada orang lebih bawah daripada kita. Kita jumpa orang susah, kita kata ni sedekah. Sedekah tu hadiah. Bagi orang kaya ataupun orang setara dengan kita, kita bagi hadiah kat dia. Kita panggil hadiah. Jangan pula kita beli roti canai, kita jumpa orang jutawan, macam jumpa jutawan tayar. Saya sedekah kat Haji, tak kena sangat sebab dia tu orang kaya. Maka kita panggil saya hadiah. Orang tak panggil sedekah, orang panggil hadiah. Maka tuan-tuan Allah SWT, jawapannya gitulah. Hadiah itu adalah hibah, hibah itu adalah hadiah yang kita bagi. Wallahualam. Baik, soalan seterusnya tuan-puan dirahmati Allah. Ini di antara soalan yang sangat hangat juga tuan-puan dirahmati Allah. Iaitu yang bagi Ustaz, baru-baru ni viral juga satu kes di mana ahli keluarga dia tak tahu bahawasanya harta milik dia, tanah dia tu telah ditukar nama di jabatan, kemudian telah dijual kepada orang lain. Yang dia pelik, dia tak ada buat urusan untuk tukar tanah, nama tanah tu, tiba-tiba dah ada orang beli dah. Jadi harta yang macam tu macam mana yang berbagi Ustaz? Baik. Yang pertama adalah isu kita menukar tanah. Pastinya adalah orang buat jalan belakang dan sebagainya. Isu ni mudah tu Ustaz, mudah sangat. Orang boleh menafikan hak orang lain, orang boleh bersumpah palsu. Ni zaman kita ni zaman fitnah. Nabi kata badiru bil amal fitanan ka qata'il laili muslim. Fitnah seperti mana malam yang menyeliputi. Kalau ustaz gaya ustaznya, tok imam gaya tok imamnya, tak, macam-macam ada gaya masing-masing kaedah. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau berlaku kes umpama ini, hakikatnya dia telah makan satu, hukumnya haram. Dia telah mengambil hak orang lain, adik-beradik tak dapat, dia seorang je dapat, contoh. Dan yang kedua, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, apakah status tanah tersebut? Dari sudut legalnya memang betul telah berganti tangan dapat kepada pembeli. Tapi hakikat sebenarnya dari sudut hukumnya, dia masih lagi harta pusaka yang perlu dipusakai. Jadi macam mana nak buat? Kenalah orang jual tu kena beli balik, tebus balik. Kalau tidak menanggunglah dosa dia, kecuali lah adik-beradik lain kata tak apalah, kamu dah jual tak apalah, 1 juta tu kau makan darah lah seorang, nak jumpa kat akhirat, dia kata jumpa kat situ kat akhirat. Tu yang jadi masalah pada kita. Tuan-tuan jangan ingat akhirat ni mudah ya. Kalau kat dunia ni Ustaz, kita lapar, kita boleh pergi mana-mana tempat. Banyak sangat restoran, fast food ada, grab food ada, food panda ada, food apa lagi, macam-macam ada. Drive through drive, macam-macam ada. Kita boleh pergi, kita lapar, kita boleh tak tolong. Saya tak ada duit, mungkin saya boleh contact Da'i Ahmad Pinya Seria Duya dah. Tapi di akhirat kita nak minta tolong siapa? Itu sebab sebut pada awal tadi, tolong ingat. Jangan kita fikir dunia sementara ni. Dunia ni dekat, akan hancur, fana. Tapi akhirat tu lebih besar. Saya nak kongsi satu kisah. Ada seorang juga kontak saya. Seminggu ni banyak sangat orang kontak. Sampai kita kadang pening. Dia kadang bertanya ikut WhatsApp. Bila WhatsApp, bila kita jawab dia tanya. Saya suka kalau soalan yang besar ataupun soalan yang panjang, telefon, senang kita tanya terus. Sebab kita bukan ada masa kadang-kadang nak balas tu, nak balas ni dan sebagainya.
Ada isu seorang kakak ni, dia jaga seorang ibu dia. Saya dah kongsi dengan Ustaz Said Nur Hisham semalam dalam Facebook dia, live semalam. Saya sebut bagaimana seorang kakak ni dia jaga mak dia. Dia jaga mak dia, adik-beradik lain langsung tak kisah kepada mak. Langsung tak kisah. Dia seorang jaga sampailah mak dia mati. Kata dia, maka saya nakalkan kata dia. Dia kata, dia nak tanya saya hukum, Ustaz. Apa hukum kalau saya tak nak bagi ke adik-beradik harta mak? Saya nak wakafkan semua pada sekolah tahfiz harta tersebut. Niatnya baik, tak nak bagi ke tak nak bagi adik-beradik, bukan niat baik. Nak wakaf tu niatnya baik. Tapi saya jawab dengan baik pada dia, Kak, asasnya Kak jaga mak tu, maka syurga dah untuk Kak. Syurga dah. Buat baik pada mak ayah ni, tak ada balasan lebih hebat kecuali syurga Allah. Nombor 2, isu faraid. Isu faraid, kalaulah adik-beradik tak jaga mak, dia memang tak nak jaga. Dia tak cara pada mak. Maka anggapan kita, dia tak layak terima faraid, itu anggapan yang palsu. Hakikatnya mereka tetap layak terima pusaka. Sebab ada 3 sebab je kita dah bincang pada awal dulu, dah setahun dah program ni. Awal dulu kita bicara tentang bagaimana 3 sebab orang yang tak dapat pusaka. Tapi lah isu ni, dia sebab derhaka, adakah dia tak layak? Dia tetap layak. Urusan dia derhaka dengan mak, tak jaga mak, tak cakna pada mak, itu urusan dia dengan Allah. Urusan Kak sekarang ni, tolong faraidkan. Tapi kalaulah dikatakan nak wakafkan juga, maka wakaflah sekadar yang dipersetujui oleh almarhumah mak dia dulu, 1/3 sekadar wasiat kita keluarkan, 2/3 kena faraidkan. Moga-moga, kata Tok Guru ni Abdul Aziz, dia kata apa? Moga-moga dengan sebab kita bagi ni, memberi kesedaran kepada adik-beradik tersebut. Tapi menangis, keluar air mata darah pun tak guna dah sebab mak dah meninggal. Tapi dia boleh berbakti dengan cara mendoakan mak dia, dengan infak untuk mak dia, wakaf untuk mak dia. Macam-macam kita boleh buat untuk amal bakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Urusan dia derhaka pada mak tersebut, biarlah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha mengazab orang. Maka kita doa pada Allah Subhanahu. Jadi semua penonton ada soalan, jangan ada sekelumit pun sikap untuk jadi derhaka kepada mak ayah. Duit kita nak, jaga tak nak, cakna tak nak. Sebab ada setengah manusia, dia anggap dia masuk duit tiap-tiap bulan, tak balik tengok mak sebab mungkinlah sebab COVID, tak telefon mak, masuk duit je. Dia anggap itulah bakti dia paling hebat sekali. Hakikatnya tak. Kalau mak kita sedang uzur, mak kita sedang sakit, yang mereka naklah perhatian kita. Perhatian kita. Tak, kalau balik rumah dapat balik, nak picit tu dia nak. Bukan dia nak duit yang kita, bukan nak beli pizza McD tu, bukan yang tu. Dia nak tengok perhatian kita kepada orang tua tersebut. Wallahualam. Wallahualam. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, itulah yang perlu kita lihat. Sebenarnya kalau kita nak lihat ahli-ahli syurga yang sedang berjalan di atas muka bumi Allah ni, kita lihatlah orang yang berbakti pada ibu bapa dia, tuan-puan dirahmati Allah. Sayyidina Umar kata, saksikanlah mereka itu adalah ahli syurga yang sedang berbakti kepada ibu bapa dia. Jangan takut tuan-puan dirahmati Allah. Luar biasa balasan yang Allah nak bagi. Inna la nudhi'u ajran ahsana amala. Allah tak akan sia-siakan amalan-amalan orang yang berbakti pada ibu bapa di, tuan-puan dirahmati Allah. Baik. Kita raikan soalan penonton daripada Yana Seli. Dia tanya, Ustaz, seorang suami semasa beliau sakit terlantar, beliau ada menyebut tentang harta-harta yang ada pada anak-anaknya, termasuk barang kemas yang dipakai oleh isterinya. Panjang juga soalan ni. Baik, bagus. Kita nak dengar ni satu-satu ni. Beliau ada menyebut, jika mak kamu semua meninggal kelak, barang kemas yang dipakai oleh mak hendaklah dihadiahkan kepada pihak masjid. Isunya barang kemas tersebut milik isteri, bukan milik suami. Si isteri tak pula menyatakan sebarang persetujuan pada masa tersebut. Selepas itu, ada anak-anak seolah mempertikaikan wasiat tersebut kerana ada di kalangan anak perempuan tersebut yang menjaga mereka sehingga mereka meninggal dunia. Adakah emas tersebut wajib disumbangkan kepada masjid sebagaimana kata-kata ayah mereka? Oh, luar biasa ni Ustaz. Bukan, mana kata bukan kat tangan ayah tu tadi. Di tangan isterinya tu tadi, ibunya tu tadi. Silakan Ustaz. Yang pertamanya, terima kasih pada soalan yang panjang tersebut. Macam cerita pula. Jadi asasnya macam ni. Kalaulah barang kemas tu milik ayah. Milik ayah. Sebab ada orang faham, bila ayah dah bagi. Contohlah saya beli cincin emas, beli gelang emas, beli rantai pada isteri saya. Itu bukan kita bagi pinjam. Itu memang kita bagi terus. Kecuali kita cakap,
abang beli cincin ni, kamu pakailah, pinjam. Abang bagi kamu pinjam. Sebab ada isu kawan saya, memang dia beli barang kemas. Memang dia simpan barang kemas. Dia lelaki, tapi dia tak pakai. Dia suruh isteri dia tolong pakai. Dia Amba tanya dia, kau bagi kat dia tu, bagi terus ke bagi pinjam? Aku bagi pinjam je lah, dia kata, sebab tu harta aku. Kalau yang isu tadi, sekadar dia bagi pinjam kepada isteri, ya betul, dia boleh buat wasiat macam tadi. Wasiat suruh bagi kepada harta tu pada masjid. Tapi wasiat tertakluk kepada 1/3. Tetapi kalau sebaliknya, memang dia bagi tu, memang bagi terus. Tu sebab, wahai Kak Beda, wahai Kak Minah, semua kakak-kakak, adik kakak yang menonton pada hari ni, tanya suami tu. Suami bagi kita cincin ni, abang bagi kat saya ni, hibah ke musibah? Hibah ke hutang? Pinjam. Kalau dia kata, abang bagi ni sebagai kasih sayang abang pada kamu, happy birthday, benda, hari jadi dan sebagainya, anniversary dan sebagainya, maka itu kita panggil hibah. Dah bagi dah hadiah. Tapi kalau dia kata, abang bagi kamu ni, so pegang. Dia pakai sebab abang tak boleh pakai, haram. Kamu pakailah. Nak. Nanti kalau abang nak, abang ambil. Macam kawan saya tadi. Kalau abang nak, abang betul. Kalau dia tak ada duit, dia ambil. Dia pergi gadai. Dan tuan-tuan jangan anggap orang menggadai harta ni orang teruk. Tak. Gadai-gadai ni tak teruk. Ar-Rahnu kita pergi. Saya berapa kali pergi. Tapi tak ada. Dan kita ada rumah kemas isteri sikit. Pinjam sekejap, tolong kita gadai sekejap dululah. Masa susah. Maka adakah malu? Memang malu jugalah tuan-tuan. Nah, kalau ni boleh pakai mask, boleh pakai penutup topeng muka lagi. Tapi hakikatnya saya nak sebut kepada tuan-tuan, kalaulah harta itu milik isteri, kita tak boleh nak hibah. Kita tak boleh nak wasiat sebab harta dia. Tapi kalau milik kita, kita boleh wasiatkan dan kita boleh hibahkan ikut suka kita sebab itu harta kita yang punya. Wallahualam. Bukan al-bab yang punya tuan-tuan. Kita. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Soalan yang seterusnya. Ustaz macam ni. Takut rumit pula persoalan ni kan. Okey. Macam satu orang perempuan, dia berkahwin, dia ni jenis yang suka kahwin banyak Ustaz. Kahwin cerai. Okey, baik. Satu hari ya Ustaz. Perempuan ke suami? Perempuan ni. Saya mengenali satu orang perempuan ni. Dia suka kahwin banyak lelaki Ustaz. Lepas kahwin cerai. Last kali dia kahwin. Okey. Last kali dia kahwin dalam keadaan suami dia sebelum tu tak tahu dia kahwin lagi. Tapi dia meninggal dunia. Dia orang ni ada harta pencarian dengan isteri suami yang lama. Di satu buah rumah. Okey. Jadi soalan saya Ustaz, bila suami yang lepas suami yang A ni dia dah cerai, dia kahwin dengan suami yang B. Tapi suami A bekas suami A dia tak tahu dia dah kahwin dengan suami B ni. Baik. Bila dia mati, sepatutnya dia ada harta sepencarian tu yang dengan suami yang A tu tadi. Contoh harga rumah dalam 300,000 bahagi dua, adalah bahagian suami si A, ada bahagian si isteri. Okey. Kemudian bahagian si isteri tu pula kena faraid kan. Sepatutnya dapat dekat suami yang A tu. Tetapi dia tak tahu suami A, bekas suami A tu dia tak tahu yang perempuan ni kahwin lagi selepas dia bercerai dengan suami A tu. Jadi harta tu nak faraid dekat suami si A ke nak faraid ke suami B tu? Okay, baik. Panjang soalan tu. Lebih panjang pada soalan tadi. Masya Allah. Baik, isu sekarang Ustaz. Bila kita sebut tentang perkahwinan, dia kahwin cerai, lepas tu kahwin cerai lagi, mungkin jodohnya tidak panjang. Satu. Yang kedua, kita sebut bahawa dalam isu harta sepercarian, contoh dia kahwin dengan Ali. Dia kahwin dengan Ali, suami pertama dia. Adalah rumah dia beli. Kemudian dia bercerai dengan Ali, dia kahwin dengan Abu, contoh. Kahwin dengan Abu. Mudahlah nama. Nak kahwin dengan Abu. Kemudian matilah si isteri. Mati isteri dengan si Abu. Jadi dia sudut faraid, memang kalau layak dapat Abu dapat. Ali tak dapat faraid sebab dah bercerai lama dah. Satu. Tapi dia sudut harta sepencarian, Ali boleh menuntut. Ali sebab suami awal tu boleh menuntut di mahkamah untuk menuntut harta sepencarian walaupun dah bercerai lama. Dan isu ni tak jadi masalah. Memang terdapat ada hukum tentang isu ini, maka dia akan dapat hak sepencarian. Ya.
Sebab ada satu kes yang pernah saya kongsi dengan tuan-tuan yang berlaku 20 tahun sebelum berlaku 20 tahun perceraian antara suami isteri ni. Bila isteri pergi filekan sultan harta pencarian, dia dapat juga hak dia. Walaupun 20 tahun dia dah kahwin lain, suami dah kahwin lain, tapi dia boleh menuntut lagi hak-hak dia, tapi mesti ada hujah, ada bukti menunjukkan bahawa ada sumbangan bersama dalam isu pemilikan harta-harta tersebut. Jadi dalam isu ni tak jadi masalah, boleh menuntut. Cuma faraid hanya suami terakhir saja yang layak dapat. Yang bersama dengan dia sampai akhir hayat dia yang saja dapat faraid, yang lain tak dapat. Wallahualam. Wallahualam. Itulah jawapan dia. Terima kasih yang bagi Ustaz atas pencerahan sebentar tadi. Kemudian daripada Mili K, beliau bertanya Ustaz, kalau beli rumah 2 nama tapi isteri yang bayar tiap-tiap bulan, boleh tak si suami hibahkan bahagian dia semasa dia hidup kepada si isterinya, ataupun perlu difaraidkan juga selepas suami meninggal? Okay, yang pertamanya, kalau kita beli rumah nama 2 orang, tapi yang bayar ialah isteri, maka sebenarnya tu rumah isteri yang punya. Itu rumah isteri. Hakikatnya gitulah, itu rumah isteri yang punya. Tapi disebabkan disebut atas kertasnya ada nama suami, maka adakah suami boleh hibah? Boleh, semasa dia hidup dia nak hibah lah. Boleh bagi. Buat satu dokumen lain, cakap rumah ni saya hibah kepada isteri. Selesai. Tapi kalau tak hibah, sampailah mati suami tersebut, adakah perlu difaraidkan? Hakikatnya begitulah. Perlu difaraidkan. Cuma isunya dirahmati Allah, macam mana nak selesaikan isu? Rumah bagi 2. Bila dah nama 2 orang, tuan-tuan macam Allah, patutnya loan bersama. Tu hakikatnya macam tu. Jangan nama 2 orang ni seorang tak bayar, seorang bayar. Tapi hakikatnya bila terjadi seperti itu, si suami, harta suami dah meninggal dunia, maka memang perlu difaraidkan. Tapi kalau ahli waris lain tahu bahawa rumah tu memang mak dia yang bayar, isteri saja yang bayar, sepatutnya tak perlulah mereka usulkan untuk difaraidkan. Tapi ada juga kes, Ustaz, ada kes juga. Macam kes saya pernah cerita juga sebelum ni, kisah seorang isteri, dia orang kaya, suami orang susah. Dia token syarikat. Suami pekerja dia. Bila tengok pekerja tak bekerja lah. Kalau dah jodoh, bertemu juga. Kalau dah jodoh. Tapi memang jodoh dia, menikah. Dan mereka beli rumah. Isteri yang beli rumah letak nama suami. Isteri yang bayar tiap-tiap bulan. Kebetulan suami mati. Bila suami mati, kes isu yang isteri bayar ni orang tak tahu. Yang tahu suami isteri je. Maka mak bapak pada suami datang menuntut. Dia kata, ni rumah Yub yang punya ni. Rumah Yub. Kamu kena faraid. Ni berlaku di Terengganu. Akhirnya sampai 2 tahun lepas lagi tak selesai lagi isu ni. Sebab mak bapak tak percaya apa. Rumah tu isteri yang bayar, bukan anak. Sepatutnya dia tahulah suami anak dia ni dulu bekerja sebagai reba je. Patut dia tahulah. Tapi hakikatnya anggapan dia tu harta dia, maka perlu difaraidkan. Jadi isunya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan tu penting, dokumentasi penting, kena maklumkan. Kalau tuan-puan yang membayar rumah, resit tu simpan, buat satu file, membuktikan, senang kita nak buktikan di mahkamah, ni harta saya yang bayar, keluar masuk transaksi saya yang buat, supaya mudah urusan kita. Tapi kadang-kadang kita tak ingat yang ni, sebab cinta punya pasal, sayang punya pasal, kita tak kisah, catat pun tak catat, dalam kepala je. Dalam kepala ni hakim tak boleh scan keluar. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, al-bayyinat, kan ada bukti, ala mudda'i, bagi orang mendakwa, wal yaminu ala man ankar. Wallahu a'lam. Wallahualam. Jadi perlu kan bukti-bukti. Jadi dalam masalah harta ni tuan pastikan ada bukti sahaja. Jangan tersilap beri bukti. Itu yang kita takut, tiba-tiba si suami dah meninggal baru tahu ada pasang lagi satu. Menuntut pula keluarga yang kedua pula. Ini pun masalah juga tuan-puan yang dirahmati Allah. Jadi pastikan kita uruskan harta ini dengan baik. Jangan sampai ada berlakunya masalah selepas kematian ni tadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya daripada Rehan Kamal. Ada cucu yang menuntut harta pusaka atuknya sedangkan bapa mereka meninggal dulu sebelum atuk mereka. Cucu tu bukanlah orang susah, sudah bekerja dan ada pendapatan sendiri. Apa pendapat yang bagi Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada yang bertanya. Cucu tersebut kalau dia anak kepada anak laki-laki dan tidak ada waris yang lain, memang dia layak dapat pusaka dari sudut faraid. Tapi jika sekiranya dia ayah dia mati dulu,
Kemudian adik-beradik ayah ada lelaki juga. Lelaki pun ada adik-beradik ayah. Maka hakikatnya faraid mereka tak dapat. Faraid, asas nama faraid tak dapat. Tapi ada satu klausa ataupun satu undang-undang yang disebut sebagai wasiat wajibah. Wasiat yang wajib. Yang diberikan kepada cucu-cucu sebab mak bapak dia mati dulu sebelum datuk dia ataupun nenek dia. Ada wasiat wajibah. Tapi tidak semua negeri yang menguatkuasakan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni apa dia? Pemberian 1/3 harta kita beri kepada cucu jika sekiranya sepanjang hidup dia, atuk dia tak pernah bagi apa-apa pada dia. Datang rumah atuk terajang keluar rumah. Atuk tak minta duit RM1 tak bagi, RM10 tak bagi, tak pernah bagi. Kedekut haji bakhil betul atuk dia contoh. Walaupun dia anak yatim, tak bagi. Maka dia layak terima 1/3. Tapi kalaulah sekiranya diberi macam-macam dah, rumah dah bagi, duit dah bagi, lebih pada 1/3 ataupun setara 1/3, dia tidak layak lagi menerima pusaka ataupun wasiat wajibah tadi. Wasiat wajibah kena Google lepas ni. Negeri mana yang kuat kuasakan wasiat wajibah. Bolehlah kita belajar dan kita fahami tentang isu ni. Wasiat wajibah ni hanya tertakluk kepada cucu-cucu yang kematian bapa dia sebelum atuk dia. Macam kes tadi lah. Dan berapa umur cucu ni? Apa status dia? Kalau dia kaya sekalipun ataupun umur dia dah tua sekalipun, asalkan dia cucu, dia layak untuk mendapat 1/3 disebut wasiat wajibah. Cuma saya ulang sekali lagi, tidak semua negeri yang kuat kuasakan wasiat wajibah. Nak buat wasiat wajibah ni bukan jumpa Tok Imam, kena pergi ke mahkamah yang akan menentukan. Wallahualam. Wallahualam. Baik, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, masa mak belum meninggal, dia kata rumah ini hendak diberikan kepada adik angkat saya dan anak lelaki saya yang belum kahwin, sedangkan rumah tu bukan mutlak rumah mak saya. Sudah sah ke hibah tersebut? Baik. Hibah ni kita beri hak kita. Hak kita. Baru kita boleh bagi. Ni power bank ni saya bagi. Ini hak saya, bukan hak Baitul Diyak. Tapi kalau power bank ni hak Baitul Diyak, saya tak boleh hibah pada orang. Maka sesuatu perkara, sesuatu benda yang kita nak hibahkan mesti adalah milik kita. Bukan milik orang lain yang sempurna. Nah, kalau milik orang lain tak betul lah. Contoh saya nampak motor Dai Ahmad, motor besar tu lah. Dia kata saya hibah pada Ustaz Syarul lah motor tu. Mudah-mudahnya kita. Nah, itu bukan harta kita. Tak boleh hibah macam tu. Kena sempurna pemilikan dulu. Wallahualam. Tuan-puan dirahmati Allah, terima kasih atas soalan-soalan ni. Luar biasa. Terima kasih. Jadi ada lagi banyak kita punya persoalan-persoalan daripada penonton. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita, tuan-puan dirahmati Allah. Ada beberapa minit lagi kita bersiaran pada pagi ini, tuan-puan. Kita teruskan raikan soalan-soalan yang terakhir ni bersama-sama dengan panel kita pada pagi ini. Okey, macam mana kalau rumah yang arwah bagi pada saya dan saya bayarnya bukan rumah pusaka? Sebab rumah tu ayah beli dengan kawan dan saya bayar. Masa tanya semua tak nak. Tapi bila arwah dah meninggal, si abang ni telah ambil rumah saya dan tukar ke atas namanya. Dan baru-baru ni saya dengar si abang dah jual rumah tersebut. Macam mana Ustaz? Saya dah lafaz satu ayat yang saya tak akan halalkan. Apa yang ada di atas tanah itu saya tak halalkan. Dan arwah suami juga tak halalkan juga. Jadi macam mana? Masalah ni bahaya juga ni, tuan-puan dirahmati Allah. Silakan Ustaz untuk beri pandangan mengenai masalah ini. Yang pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada situasi macam ni, kita istirja' lah. Inna lillahi, musibah, satu musibah. Musibah ni bukan sekadar kita terjatuh, tergantuk, tapi macam ni juga disebut sebagai musibah. Kita kena istirja', kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan. Nombor satunya, kalau betul lah abang buat macam tu, berdosa lah abang tu. Berdosa sebab ambil hak adik yang lain. Ambil hak orang, bukan hak dia. Ambil hak orang lain. Sedangkan dia yang bayar tiap-tiap bulan, tiba-tiba rumah tu orang lain ambil. Maka itu berdosa. Yang kedua, yang pertama kita faham, abang tu berdosa. Yang kedua, kita sebagai adik yang sentiasa bayar ni, dan kita lafazkan aku tidak halal, suami pun kata aku tak halal, maka lafaz tersebut akan kekal. Kalau kita tak menarik balik lafaz tersebut, arwah suami pun dah sebut, maka kekal lah lafaz tersebut. Dan ini yang sangat membimbangkan kita sebenarnya. Sebab urusan dia bukan urusan setakat di dunia saja. Urusan tu akan berlanjutan sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi nasihat saya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita adik-beradik. Adik-beradik ni kata tarik tepung, tarik rambut dalam tepung.
rambut tak terputus, tepung tak terburai. Walaupun perit bagi kita sebab kita yang teraniaya. Tapi ingatlah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah akan balas yang terlebih baik pada itu. Mungkin hari ni kita halalkan walaupun nampak besar Ustaz, 200,000, 300,000 Ustaz, bukan sikit Ustaz. Ustaz pun takkan halal kalau orang buat macam tu. Kita cakap lah, saya pun cakap mudah ni. Cuma nasihat saya adalah kepada puan tadi, kalau boleh kita redha satu. Cuma perit nak redha tu. Tapi itulah ujian yang Allah beri kepada puan. Ujian yang Allah beri kepada puan dan kepada keluarga puan. Itu ujian daripada Allah. Bukan setakat ujian kepada abang tadi, tapi ujian kepada puan. Dan kalau puan dapat berlapang dada dan menghalalkan hak puan itu, besarnya ganjaran yang Allah beri kepada puan. Bukan setakat dapat kita rasa puas hati. Sebab kita ni selagi mana kita tak puas hati, kita akan rasa sakit hati. Betul tak? Sakit hati. Tengok muka abang, Allah, muka nak makan penyempak je kata. Tapi bila kita dah halalkan benda tersebut, contoh orang hutang kita lah. Kalau kita tak halal lagi jumpa dia, lagi sakit hati. Tapi bila kita dah, aku halal tak apalah. Kita jumpa dia pun tak ada masalah. Jadi cuba kita berlapang dada. Sebab apa saya kata macam ni tuan-tuan? Sebab kita risau ke akhirat ni susah dia. Bila susah dia tu masalah pada kita juga satu masa ni. Mungkin kita kata tak apa, aku tunggu ke akhirat. 200,000 pahala dapat pada aku satu masa nanti. Tak. Tapi hakikatnya hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan dengan sebab kita redha perkara tersebut, kita telah mengisahkan dia. Kemungkinan. Tapi kalau kita redha pun dia tak insaf juga, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita, niat baik kita dapat pahala. Satu, dapat redha Allah. Dua, syurga Allah confirm dah. Tiga, yang keempat, tuan-tuan Allah, kita dapat bantu dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya tidak berlanjutan permusuhan. Selagi mana suami dah meninggal, kita pula tak puas hati, meninggal. Anak-anak kita pula nanti akan balas juga dengan pakcik dia. Meninggal belaka, cucu, cicit, ciut, piut. Dan sekali tak ada apa dah kita. Yang kita dapat hanya berita-berita tak molek yang sampai kepada kita dalam kubur. Kisah asal usul perbalahan antara adik-beradik. Ni saya paling risau sekali tuan-tuan. Supaya kita kena ingat isu ni bukan isu dunia saja, dia berkait sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tuan-puan dirahmati Allah. Jadi ramai yang komen, Ustaz, tajuk ni sangat best. Dia orang suka dengar banyak soalan-soalan, rasa mereka banyak yang mereka dapat benda pencerahan yang baru. Bahkan ada di kalangan penonton kita kata kalau boleh lepas ni kita buat dalam masa yang panjang. InsyaAllah boleh tuan-puan dirahmati Allah, tak ada masalah. Baik, soalan yang terakhir ada dalam 3 minit lagi tuan-puan dirahmati Allah. Kita bersiaran lebih kurang 45 minit tuan-puan dirahmati Allah. Jadi insyaAllah yang terakhir yang saya nak ajukan kepada yang bagi Ustaz, bagaimana kalau harta tu Ustaz, anak-anak dia tahu pendapatan ataupun hasil daripada harta-harta arwah ayah dia daripada sumber yang haram, adakah perlu difaraidkan juga ataupun bagaimana nak uruskan harta tersebut? Silakan. Isu kalau harta haram. Kalau harta tak haram tak apa. Ataupun kalau kita tak tahu tak apa. Ayah kita rupanya pemain toto profesional. Penikam toto profesional. Kita tak tahu. Dalam resume ayah kata dia seorang peniaga ataupun pelabur saham. Tapi rupa-rupanya dia lah token nombor 1 dekat Jelapang. Toto Jelapang. Toto di Jelapang. Baik. Kalau kita tahu, maka tak bolehlah kita ambil. Dah tahu benda haram. Benda haram ni contoh saya tikam nombor ekor. Saya dapat 10,000. Saya haram makan harta tersebut dan orang bawah jagaan saya haram makan benda tersebut. Haram. Maka tak boleh ambil. Tapi kalau saya pergi beli kedai. Pergi kedai saya beli, contohnya beli aiskrim. Duit bagi pada token kedai tu halal. Bagi kita tetap aiskrim tu haram. Sebab untuk kita haram. Jadi sama juga macam kes tadi, bila mana adik-beradik tadi tahu, anak-anak tahu ayah dia profesional main toto ni, maka hakikatnya tak boleh ambil. Saya nak juga ambil Ustaz sebab faraid ni hukum Allah. Tengkorak kering kamu. Tak boleh ambil. Bagilah pada orang lain. Jadi nak bagi kat siapa duit ni? Bagilah kepada tempat-tempat orang nak buat. Contohnya nak turak jalan. Tengok dia manjur banyak jalan berlubang. Ambil duit tersebut, sumbangkan untuk turak jalan. Dah dapat pahala tak Ustaz? Sumbang duit haram tak dapat pahala. Cuma dia boleh menghalang kita daripada berbuat dosa saja. Itu saja tuan-tuan Allah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan pada persoalan ni. Kalau tahu benda tu haram. Tapi kalau tahu benda tu kita tak tahu sumber dia, maka tak ada jadi masalah. Sebab kita tak tahu. Tapi kalau dah tahu, tak boleh buat apalah. Contohlah, kita pergi rumah sewa.
Orang kata rumah sewa ni berhantu, tapi kita tak tahu pun kisah tu. Kita duduk situ, relax duduk. Kita ada rasa risau tak? Tak ada risau sebab relax tak tahu. Tapi ada jiran kata, rumah ni 14 orang dah mati. Nak rumah sewa, awak orang 15. Nak pasti kita akan rasa risau. Macam itulah keadaan orang benda-benda haram ni, patut kita rasa risau dan kita kena tolak awal-awal lagi. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, alhamdulillah. Itu jalan penyelesaian dia tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bagi harta yang haram dan tidak sah untuk dilakukan. Faraid tu jika kita tahu tentang asal usul harta tersebut. Baik, alhamdulillah komen daripada penonton kita sangat memuaskan hati kita. Contohnya misalnya Nurul Eliana, dia kata boleh buat sesi lain untuk tajuk ini Ustaz. Banyak lagi persoalan yang nak ditanya. Allah, kita akan usahakan. Terima kasih yang membagi Ustaz kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang telah menyokong program kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang kita di pagi hari ini. Terima kasih kerana menyumbang kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Moga-moga Allah rahmati dan berkati urusan tuan-puan. Setiap insyaAllah daripada hasil sedekah-sedekah tuan-puan kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi wallahualam, terima kasih kru yang bertugas pada pagi ini yang tak jemu-jemu menjayakan program kita pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih lagi sekali. Lepas ni nak buat apa? Lepas ni buat apa Ustaz? Lepas ni ada live ingat Al Hijrah. Ada TV Al Hijrah. Tuan-puan bolehlah menonton. Perkongsian apa Ustaz? Tak ada. Hamba jadi duta madrasah untuk cari dana wakaf. Masya Allah, terbaik Ustaz. Okey, barakallahu fikum. Baik tuan-puan dirahmati Allah, terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.